Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pokyet Ajo. So, pada hari ini kita nak tengok satu lagi tutorial After Effects tentang bagaimana kita nak buat satu efek yang kita panggil dia sebagai matte painting. Okey, kenapa dipanggil matte painting ni? Sebabnya dia bermula daripada zaman sebenarnya matte painting dah lama dah lama digunakan dalam filem teknik ni. So kenapa dipanggil painting? Sebab pada masa tu dia orang gunakan painting untuk tambah special effect lah pada video So you all boleh tengok video klip yang saya share ni, iaitu daripada Charlie Chaplin. So kalau kita tengok video Charlie Chaplin ni, dia main rollerblade kan, tapi rollerblade ke kasut roda, tapi nampak macam tak jatuh kan. Macam mana dia orang shoot? Sebenarnya dia sebenarnya flat surfaces je, cumanya dia tambah satu lagi lukisan kat situ, and then dia buat painting lah, dan dia record oleh kamera. So dia kamera trick lah orang cakap kan, pada zaman tu kan. Okay, ni pada zaman Charlie Chaplin lah. Tapi sekarang matte painting dah berkembang. So dia boleh guna, dia evolve lah dia evolve. In fact, kalau tengok dalam cerita Star Wars pun, you guys boleh cari dekat YouTube, you type je Star Wars matte painting. There is a lot of technique yang they use lah untuk this kind of thing. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat digital matte painting berdasarkan beberapa keping gambar. So kita nak cuba buat something like this. Kita tengok sikit. Okay. Nampak dia ada depth dan juga dia terus pergi kepada subject. So ini basic lah, basic. Alright, so tanpa membuang masa, kita terus pergi. Untuk tutorial kali ini, saya gunakan dua software, iaitu Adobe Photoshop dan juga Adobe After Effects. Dua software ni akan digunakan untuk tutorial ni. Okey, gambar-gambar yang saya dah download tu daripada Pixabay tadi, saya downloadkan dan saya jadikan dia dalam satu composition lah. Kalau kita tengok dekat sini, ia sebenarnya adalah 5 keping gambar yang berbeza, iaitu gambar yang pertama, gambar ni, dan gambar yang ni untuk background dia, dan gambar gunung ni, dan juga gambar orang ni lah. Okey, kalau perasan, semua lighting dia semuanya daripada sebelah kiri kecuali gambar ni di belah kanan tapi tak apa, kita flip kat dalam Photoshop. So teknik dia adalah you guys kena cari sekeping gambar you guys kena cari gambar yang bersesuaian dan kena dengan lighting pada masa tu. Kalau kata lighting dari sini, semua gambar ni kena tengok biar lighting tu daripada sebelah sini lah. Dalam kes ni tadi, kalau kita tengok gambar yang ni kan, gambar yang ni kalau kita tengok dia punya lighting di belah kanan, tapi kita boleh flip semua tu dalam Photoshop. Okay, so once kita dah dapat gambar tu, you guys boleh pisahkan dia daripada background dia. Saya tak nak tunjuk macam mana saya crop ni. You guys boleh, ada macam-macam teknik untuk kita pisahkan gambar. So saya nak you all susunkan sebiji macam ni. So susunkan dalam bentuk komposisi macam ni lah. Jadi kalau saya tunjuk sekali lagi cara dia, saya ambil new, since kita nak guna untuk dalam After Effects nanti. So saya ambil film and video, and then saya ambil HDTV 1080, iaitu full HD lah. Mana yang tak larat tu, laptop yang tak larat tu boleh ambil yang HD saja. Tak apa, tak ada masalah. Untuk kita belajar je kan. So dalam kes ni saya ambil HDTV, iaitu full HD 1920 x 1080.
So klik. And then once kita dah ada satu composition ni, jadi kita boleh susun dulu. First kita kena letak background dia dulu. Jadi kita select yang biru ni. Ini sebagai dia punya background. Okay. Tak apa, kita susun je roughly dulu, agak-agak dulu. And then diikuti oleh gunung yang paling jauh sekali, iaitu back mountain ni. Kita letak kat sini. Okay, susun dulu. And then diikuti pula dengan gunung yang berada di tengah-tengah ni. Saya tulis tu Brown Mountain je. Tak tahu nak bagi nama apa. Oh, ada dua pula. Okay, kita delete. Okay, kita susun dulu composition kita. And then the last one, the second last one is foreground ni. Foreground ni kita letakkan ke depan kat sini. Ini sebab saya dah crop cun-cun je. You guys nak cari, kena cari gambar yang total ngam lah. So once kita dah susun, kita susun roughly je dulu. Okay. Composition ni terpulang pada tuan-puan. Puan-puan nak rendah sikit ke gunung ni, tapi basic dia seeloknya lah untuk kita dapatkan depth tu. Yang belakang ni dia kena kecil sikit biar dia tak adalah dia dominant macam tu kan. So nanti tak nampak bila kita buat bila kita buat zoom in, nanti dia tak nampak pula subjek ni. So seeloknya kita apply kan sedikit basic what we call this point ni. So biar dia kat belakang, biar dia jangan dia menyelah sangat, jangan dia terlampau menyelah sangat di ni. Yang ni pun okey, kita naikkan sikit. Okey. So basically lebih kurang macam tu lah composition dia. Okey, once kita dah masukkan semua gambar ni, okey, kita tengok sikit ada tak tempat yang boleh kita clean up sikit. Kalau dalam kes ni tengok orang tu kan, dia macam ada benda yang tak senonoh sikit tu. So kita zoom in, kita ambil pemadam ni, kita padam sikit. Okay, benda-benda attention to detail lah. Attention to detail is the key of success, orang putih kata. Okay, so kita dah ada satu composition. Once kita dah ada composition yang kita suka, kita make sure kita namakan nama-nama ni, sebab senang nanti kita nak refer kat dalam jangan buat nama untitled, untitled 1, untitled 2, untitled 3. Itu ada masalah yang besar nanti, sebab bila dalam AE nanti, dalam After Effects nanti, bila dia dah terlampau banyak untitled kan, kita nak cari pun payah, kita nak cari pun kita pening kepala. Okay, so once kita dah rasa okay, and then kita terus pergi pada file, tekan save as, and then kita buat satu folder, kita namakan dia sebagai mountain lah. Mountain, save, make sure you save sebagai PST. Make sure you save sebagai PST. Kita buat satu folder khas tu dia, made painting. Oh, ada nama pula. Okay, nama sama pula. Made painting 1. Okay, boleh lah. Dan kita save kat sini. Kita namakan dia sebagai mountain. So, and then dia akan keluar something like this. You just tekan OK je. Okay. Once kita dah save, kita boleh pangkah. Pangkah dia. Kita tutuplah Photoshop ni. Save aja. Okay, pangkah. Okay, once kita dah ada situ, kita terus pergi pada AE. Kita terus pergi pada AE. After Effects, File, New, Project. Don't save. Okay, jangan ambil new composition ke atau apa ke, sebab nanti kita nak create composition directly daripada Photoshop compo yang kita buat tadi. So just double click. And then kita pergi ke folder yang kita create tadi. Then click mountain ni. Okay, this one is very important. So waktu kita import ni, kita boleh ambil sini import as composition
retain layer size. Saya ulang sekali lagi. Kita tukar import as composition retain layer size supaya dia create exactly the same daripada compo tu daripada yang kita buat di Photoshop tadi. Kenapa saya guna Photoshop? Sebab lebih mudah lah untuk kita cut dan kita susun dulu. So once kita dah create, dan kita tekan import. So masa kita tekan import, dia akan tanya soalan merge ke editable ke. Kita ambil editable supaya kita boleh edit lagi. Jangan tekan OK. OK, kalau kita tengok kat sini, once kita dah import Photoshop file tadi, dia automatically terus dia create satu composition. Ni logo composition lah ni. Nampak kat sini. Dia terus create satu logo composition. Dan dalam tu adalah layer-layer yang kita namakan. Nampak? Back mountain, background. Bukan back mountain. Okay. So ada mountain kat sini. Okay. Then kita double click mountain ni. Once kita dah double click mountain tu, kalau kita tengok, dia ada sama je susunan yang kita susun dah tadi dekat dalam dalam Photoshop tadi. Sama, exactly the same. Okay, yang kita tak perlukan adalah background ni, sebab tadi saya lupa nak delete background tu. Tapi tak apa, kita delete je background tu, bagi kita tak perlu pun dia. Yang kita layer yang aktif perlu ada adalah sky, back mountain, brown mountain, foreground and people this person lah. Okay, so once kita dah import semua benda ni, sekarang ni kita nak cuba animate dia. Kita nak buat animate macam yang saya sebutkan tadi. Apa yang you guys perlukan adalah kita kena pastikan semua kamera ni berada dalam bentuk dalam attribute-nya 3D. So you kena enablekan 3D layer. Sebab apa? Sebab kita nak animate gunakan kamera. Bila nak guna animate guna kamera, kita perlukan layer itu dalam bentuk 3D. Dia sebenarnya bukan full 3D sebenarnya, dia panggil 2.5D. Dalam After Effects ni 2.5D. Untuk 3D dia kita kena gunakan what we call that, Cinema 4D. Okay, itu kita akan kupas topik tu kemudian. Okay, so once kita dah okay kat sini, and then you kena jadikan dia 3D. Jadikan dia 3D. Macam mana cara nak jadikan 3D? You just click this button. This button kat sini, kita klik button ni. Nampak ada button kecil kat sini ni. So you kena tekan dia. So semua ni dia dah jadi 3D layer. Dia nampak tak ada perubahan sebab kita masih dalam active camera. Tapi kalau kita tekan kat sini, kita tekan custom view 1, nampak dia dah jadi. Tapi kalau kita tak jadikan dia 3D, dia akan jadi flat macam tu, nampak? Ini benda yang advance sikit. Jadi biarkanlah dia dalam bentuk 3D supaya kamera nanti boleh baca dia. And then langkah seterusnya, you guys tekan Ctrl Alternate Shift C untuk kita panggil kamera. Ataupun kita boleh pergi pada layer New Camera untuk namakan kamera. So kita namakan ni sebagai Flycam. Okay, perlu diingatkan untuk bila kita main kamera ni, dia akan jadi berat. So ada beberapa option lah kat sini. Kita ambil namakan dia sebagai Flycam. So preset dia kita ambil je 20 kita ambil 28mm lah standard. 28mm. Jangan enable depth of field ni. Bila you enable, nanti dia akan jadi sangat berat. Kecuali kalau korang punya laptop ataupun komputer is very powerful, you can use this one. Nanti kita akan cover this topic supaya boleh kita buat fake depth of field. It's not fake lah, virtual digital, what we call that. Saya lupa lah apa istilah dia. Artificial depth of field. Sebab depth of field ni sebenarnya dia dalam topik fotografi sebenarnya. Okay, then kita tekan OK. Apa pun jangan enable, kita tekan je OK. So once kita dah OK, nampak dia terus ada declare satu kamera kat sini. Kamera yang ada part CXYZ lah. So kita biarkan dia kat situ. Kalau kita ni dalam keadaan custom view 1, kalau dalam keadaan active camera, dia masih lagi masih lagi sama macam kompo yang kita buat tadi.
So, bila dia dalam keadaan active camera, yang ni lah, bila dia keadaan active camera ni lah yang dia akan render. Dia akan render dan kita boleh publish untuk kita gunakan shot-shot yang kita untuk gunakan shot ni lah. So, dia akan render dalam keadaan active camera. Okay. So, sekarang kita nak animate dia daripada belakang ke depan, pergi ke satu subjek iaitu Mamat yang tengah duduk tengok keindahan alam ni. Jadi kita nak animate flycam ni. Okey. Bila kita nak animate flycam ni, sebelum kita nak animate flycam ni, kita kena susun dulu kita punya objek tu supaya kita akan dapat depth kedalaman. Sebab kalau kita tengok kat sini, dia tukar balik kepada custom view kan. Sini tak ada depth ni. Sebab semua flat. Semua flat. Semua tidak ada depth. Jadi untuk kita dapatkan depth ni, kita kena susun gambar ni mengikut 3D punya filosofi lah. Jadi dalam case ni, kita nak bawa sky ni, yang paling belakang sekali, yang gambar langit ni, kita nak bawa ke belakang sekali, biar dia duduk jauh sikit. Jadi first thing first, you tukar kepada custom view 1. Make sure you tukar pada custom view 1 supaya you boleh nampak dalam bentuk 2.5D ataupun 2.5D ni. And then you click layer sky. Pastikan dia pada part CZ ni. Jangan kacau lagi yang X dan juga Y ni, kita jangan kacau lagi. Kita kacau part CZ dulu. Kita susunkan dia ke belakang. Kita tolak dia ke belakang. Klik, pastikan kita klik pada Z, iaitu yang Z axis, and then kita klik dan kita tolak dia ke seterusnya. Okey, ada kadang-kadang tu orang buat silap, dia tekan kat sini, dia tekan ni. Kat sini ni kacau ni sebenarnya. Kita jangan main ambil kat kawasan tengah ni, sebab nanti dia akan ambil position yang kat tengah-tengah tu. Make sure you overkan mouse dulu dan pastikan you ada dalam bentuk, dia ada keluar Z tu, Z pasti Z. So kita push the Z axis to the back, and then terus pergi pada back mountain ni yang color kelabu sikit ni, yang color kelabu ni, bukan broad back mountain. Okey, sekali lagi ulang lawak yang sama, Astro. Okey. Okey, so saya rasa macam kurang jauh. Kita tolak ke dalam sikit. Kita nak biar dia betul-betul nampak depth tu. Itu kita punya point, supaya kita boleh dapat efek depth tu. Dan sekarang kita select back mountain, dan kita tolak ke situ sikit. Okey. And then brown mountain yang tengah ni, kita tolak ke sini. Sini saya rasa macam okey. Sikit lagi. Adjust sikit agak-agak lah. Agak-agak. Saya rasa biar dia ni ke belakang ni nampak jauh sikit. Macam tu. Okey. Then brown mountain tu tak adalah jauh sangat. Okey, dekat-dekat je. Okey. So, yang depan ni, foreground ni, kita jangan kacau. Biar je dulu macam ni. Sebab kalau kita kacau ke belakang, nanti kejap lagi kita susah nak adjust. People pun sama juga. Sebabnya orang ni mestilah duduk atas pelantar ni kan. So bila dia duduk atas pelantar ni, biar dia kena betul-betul sama level lah dengan dengan pelantar ni. Dengan gunung yang paling depan sekali ni. Okay, once kita dah ada kat sini, once kita dah siap susun ni, kita boleh terus tukar kepada active camera balik. Okey, kalau kita tengok ni, composition dia ni, dia jadi what the hell man, tiba-tiba sebab hitam ke tepi ni kan. So hitam ni kawasan yang tak ni lah, yang tak di cover oleh gambar tadi lah. Boleh juga kita tukar kepada translucent grid, kawasan yang kita tidak cover. So sedangkan kita nak macam ni, betul lah, kita nak ngam macam ni. So apa yang kita boleh buat adalah kita pergi kepada sky ni dulu. Pergi kepada layer sky, and then you tekan S. S untuk scale. Tekan S untuk scale, and then kita besarkan dia, tarik slow-slow sampai dia cover. Dia cover yang the whole composition ni. Masa ni After Effects you all dah start berat.
sebab dia ada kamera kan. Itulah yang tak best aspek, dia sangat berat. Tapi tak apa, kalau dia sangat berat, you all tukar dia punya draft resolution ni tukar kepada quarter, tak apa. Untuk peringkat awal ni, kita untuk masa kita tengah design ni, biar kita pakai dia quarter pun tak ada masalah. Okay, so and then kita pergi pada back mountain pun sama juga, kita scale kan dia, kita scale scale je tu. Okay, tak apa, nampak macam tak sama apa benda saya cakap tadi kan. Tadi saya kata tak boleh cover mamak ni, tapi tak apa, kita boleh adjust benda tu. Kita buat sesuatu, kita bagi dia penuh dulu. And then yang seterusnya, brown mountain ni pun sama juga, kita scale kan dia. Okay, macam tu should be okay. Okay, foreground kita jangan kacau. Foreground dengan people ni kita jangan kacau lagi. Kalau kita nak kacau, kita kacau kejap lagi pun boleh, tak masalah. Okay, kalau kita tengok kat sini, composition dia ni tak sama dengan yang composition asal ni kan. Jadi kat sini you all kena adjust sikit lah. Kena adjust sikit. Okay, so dalam case ni kita adjust brown mountain ni, kita bawa ke kanan sikit. Kita bawa ke kanan sikit. Make sure dia tak terbawa ni. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita bawa ke bawah sikit, tengok ni kantoi ni kat sini. Tak maulah nanti orang cakap kau ni 86 tipu kan. Okey, untuk kita gerakkan kanan, pastikan dia X X ataupun X lah untuk paksi X. Okey, and then back mountain ni pun kita bawa ke bawah sikit. Gitu. Gitu. Biar dia just nice. Okay, mungkin kita ke kanan sikit. Okay, so ini based on you all punya composition lah. You nak buat macam mana. Tapi macam saya suka brown mountain ni biar ke kanan sikit, biar dia ni sikit. Biar dia nampak macam kalau kita dari segi komponya sas gitu. Gitu. Okay, so saya rasa macam nak bagi lebih balance, nak lebih impact lebih besar sikit, kita cuba besarkan yang kat depan ni. So you boleh select dua-dua, klik dan tekan shift untuk kita select layer foreground dengan people ni, and then tekan S. So kita boleh besarkan dia. Oh, tak boleh. Okay, sorry, kalau ni tidak lari pula proportionate ni, tak apa, kita jangan kacau yang tu dulu. Kita biarkan je orang tu kat situ. Brown mountain ni mungkin kita turunkan sikit, nak bagi dia balance. So composition ni dia terpulang kepada you punya creativity lah, you nak macam mana. Okay, so once kita dah ada macam ni, kalau kita tengok dekat custom view 1, kalau you tengok, dia dah jadi cacah marbar kat situ sebenarnya. Tapi dia dah nampak daripada tepi, daripada sudut atas kiri, kita nampak kamera kat depan ni, and then dia dekat atas ni. Kalau kita tengok daripada top pun sama juga. So ini mewakili sky tadi, yang ni back mountain, yang ni brown mountain, yang ni foreground dengan people tadilah, daripada atas. Kalau sesemak tengok benda ni, kau boleh buang benda ni. Kadang saya pun semak juga tengok benda ni. Buang guide ni. So boleh nampak lebih jelas. Top, custom view 1, custom view 2 pun sama juga. So once kita dah berpuas hati dengan kita punya composition, kita tukar balik kepada active camera. Okay, so boleh highlight, Ctrl A, tekan U untuk buang, untuk bukan buang untuk tutup benda yang kat bawah-bawah tadi kan. Jadi boleh tekan U. Okay, so once kita dah siap yang ni, and then sekarang kita nak animate kamera ni daripada belakang ke depan. Okay, ada setengah orang dia ajar, so you boleh just terus tekan je, tekan P untuk animate kamera, then dia tarik macam ni. Tapi sebenarnya saya tak suka guna cara macam ni, sebabnya bila kita gunakan fly cam terus, kita terus animate,
dia akan jadi isu bila kamera ni jadi secam arba. Contoh jadi macam ni, ni jadi entah apa lah ni. Kan. So kita nak elakkan isu-isu macam tu berlaku, sebab sekarang ni kita dah suka discomposition. Kita tak mau dia jadi macam tu. So kalau kita tak nak jadi macam tu, saya suka untuk gunakan null object. Okey, untuk kita panggil null object, kita tekan Control Alternate Shift Y. So bila kita panggil null object, kita namakan dia null object ni sebagai controller. Null object ni dia secara asasnya dia tidak ada dekat sini. Dia hanya sebagai attribute saja, sebagai ini. Jadi yang version baru punya After Effects ni, dia punya anchor point tu default dia ada dekat ujung ni kan. Jadi kita kena pastikan anchor point ni berada dekat tengah. Sebabnya anchor point ni penting untuk kita buat animation dan sebagainya. Nanti kan dia jadi animation tu daripada sini, kita nak dia daripada tengah ni kan. So tukarkan anchor point dia ni untuk jadi ke tengah. Jadi you all klik dekat controller tu, tekan Y. Y ni tool yang kat atas ni sebenarnya, pen behind tool. Tekan Y, and then you tekan control, klik pada ni hole, bawa ke tengah. Ataupun you all boleh guna satu lagi cara, boleh je guna shortcut key Control Alternate Boom. So dia akan bawa the anchor point tu pergi ke tengah. So once kita dah ada kat tengah, kita nak kamera ni dikontrol oleh null object ni lah. Jadi sekarang ni kita klik pada fly cam ni, and then kita klik parent punya button kat sini. Saya panggil dia logo Naruto lah. Nampak je logo Naruto tu kan. Klik, and then kita drag kat situ. Nampak? Klik, kita bawa ke controller. Maksudnya kat sini, kamera ini dikawal oleh controller ni. Maknanya kalau kita gerakkan controller ni macam ni, nampak? So controller ni dia akan jadi sebagai kontrol untuk flycam ni. So keseronokan bila kita pakai controller ni, sebabnya kalau ada isu apa-apa, kita delete controller je, kita tak payah delete kamera ni. Sebab kita mungkin dah setting kamera cun-cun, tapi controller tak apa je, kita boleh delete je, tak ada masalah. Okay, tapi ada satu lagi isu. By default, controller ni dalam keadaan 2D. Sebab tengok dia ada X dan juga Y saja. So, kamera adalah 3D. Jadi, kita kena jadikan controller ni juga sebagai 3D. So, you kena tandakan box, 3D box kat sini. So, once kita dah tanda, nampak controller tu pun dah ada paksi X, paksi Y dan paksi C. Okay. So, sekarang ni kita nak cuba animate daripada depan dan straight ke depan. Daripada belakang, tarik ke depan. Daripada zoom out dan ke depan lah. Jadi, kita nak cuba animate. Kita tekan controller. Ni, tekan button P. Tekan button P untuk position. Jadi, kita tandakan dulu position kat sini. Klik. Okey, di manakah animasi itu akan berakhir? Dalam kes ni, saya nak dia berakhir pada 5 saat. Kita nak dia slowly panning, slowly zoom in daripada sini ke 5 saat. So sampai you all terus pergi gerakkan slider ni ataupun CTI ni ke 5 saat, and then ada satu button kat sini ni. You klik situ. Kita panggil dia keyframe lah. So bila dia dah keyframe daripada sini ke sini. So kawasan mana yang berubah adalah kawasan permulaan. Jadi ini adalah kawasan yang ni pada saat yang ke-5 ini, dia adalah pada saat yang ke-5 ini dia
apa benda kita panggil ni, pada saat kelima ni adalah pada saat animasi ini berakhir. Jadi kita kena gerakkan CDI kita ni ke hujung ni, and then kita gerakkan dia pada paksi Z. Gerakkan dia pada paksi Z. So you just click, dragkan dia, klik, hold, drag ke kanan, so you drag ke kanan sampailah ke ni. Nanti jangan tinggi sangat lah, mungkin sini sikit je, okey kot. Okey, so once kita tekan space bar, kita dah dapat satu efek, the depth kat situ. Okey, dalam kes ni sebab kenapa dia tak ni, sebab dia jaggy gambar dia kan, sebab kita pakai quarter dia kan. So kita tekan full untuk dapatkan yang ni. Okey, kita tekan space bar. Alright. Okey, kita tengok sekali lagi. So dah siap lah satu efek digital painting, digital matte painting. Okey, boleh juga kalau kita nak tukar pinpoint dia ni, kita nak pergi di antara ni, di antara dia lalu ni, kita nak kamera dia ni pergi dekat sebelah kanan ni, pergi kat singgah kat dekat apa brown mountain tadi, so just klik kat sini and then you gerakkan dia. Okey, sorry, pada paksi Z, paksi X sebenarnya ni. Sorry, paksi X. Saya selalu confuse. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia pergi gunung depan, dia singgah sebentar kat gunung coklat tu, kamera tu lah. Then dia terus pergi ke kamera yang ke subjek. Okay, kita tunggu dia smooth sikit. Okay, so dia singgah sebentar ke gunung sini. Okay, tapi kalau kita tengok ni, dia punya kamera tu kurang smooth, dan kita nak bagi dia smooth, kita highlightkan key ni, and then highlightkan keyframe ni, and then tekan F9. Kenapa tak edit F9 ni? Saya tak tahu kenapa tak edit. Tak apa, kita klik, right click pun boleh, keyframe assistant, easy ease, ataupun F9 tadi sebenarnya shortcut key dia F9, tapi saya tak tahu kenapa dia edit ni. Okay, so dia keluar. Yang ni dia akan lebih smooth dia punya pergerakan kamera tu. Okey, kita tunggu sikit, tunggu dia berrender. Setengah jam juga saya punya rakaman yang ini. Okey, so kalau kita tekan space bar, see? Nampak tu, dia macam stay je, dia ada smooth sikit. Dia macam segi. Dia stay jap, besar baru dia tarik tu. Okey, untuk lebih kacak lagi efek ni, kita checkkan motion blur, and then kita checkkan motion blur punya option kat sini, dan kita tekan space bar. So motion blur ni dia akan keluarkan blur yang disebabkan oleh pergerakan. Macam mana tu? Okay, kita tengok efek ni macam mana. Apa beza ada motion blur dengan tak ada. Tapi bila ada motion blur ni, dia slow sikit. Komputer laptop saya pun tak adalah laju mana pun. Jadi sekarang ini bila dia tak smooth tu, you all boleh tukar daripada full ni tukar pada quarter. Jadi saya ulang sekali lagi, saya tengok. Okey, ni quarter dia laju sikit lah. Okey, sampai di sini saja tutorial saya pada hari ini. Sekiranya you all ada persoalan atau apa-apa, you boleh drop pertanyaan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.